Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami teman realiti menghiburkan di Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Nasi lemak kopi Macam mana pagi-pagi boleh buka suara begitu, Masya Allah. Nanti saya nak belajar, Masya Allah. Apa pun, salam sayyidu ayam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum kepada semua penonton setia Nasi Lemak Kopi di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, saya Haliza Hami. Saya tidak keserangan bersama dengan rakan partner saya. Kak, mana? Mana partner? Kejap. Sekejap. Saya punya partner mana ya? La ilaha illallah. Was. Kita live ni. Ha? Live? Cepatlah. Kata semua orang je. Mana saya live? Apa pula mak orang? Run. Kita dah running out time. Serius? Kita dah live lah pada ada mak orang. Cepat. Serius? Yalah. Ni skrip pula ada ni. Habis. Takut yang sebelah baju hijau tu nampak macam lebih pengacara. Ya. Bukan. Mungkin pengacara seterusnya. Tapi hari ni bukan. Confirm. Kita confirm. Jadi kita berikan tepukan gemuruh untuk keluarga baru kita, Muaz. Alhamdulillah. Terkejut saya. Boleh pula dia duduk kat depan. Tak, manalah saya tahu. Katanya datang untuk tengok-tengok dulu. Saya pun datang tengok-tengok lah, Betul-betul Eliza. Nak tengok dekat-dekat. Betul ke Eliza ni? Comel orangnya. Masya Allah. Comel lah. Masya Alhamdulillah. Allah. Eliza, okey nah. Saya join untuk family NLKO ni. Kita sangat berbesar hati sebab Muaz adalah orang yang kita dah kenal lama, yang memang suka mewawancara saya daripada dulu lagi. Saya harap bila dah masuk NLKO tak lagi interview saya lah. Okey, kita interview orang lain pula. Kita sama-sama interview orang lain pula. Jadi untuk anda hari ni 1 Mac tau. Betul. Jadi kita ada semangat yang baru untuk bulan yang baru ni dan nak bagi tahu juga semalam 29 Februari. 29 Februari. Jadi disebabkan 29 Februari saya nak ucapkan tahniah lah kepada ibu bapa yang melahirkan anak-anak. Anak-anak mana tahu yang yang kembar ke, yang seorang ke, sebab dapat baby pada tahun lompat sebenarnya, Masya Allah. Betul. Bukan selalu orang dapat 29 Februari. Apa pun saya juga adalah anak bulan Februari tapi bukan tahun lompat lah. Oh, patutlah dia behave, tak lompat-lompat sangat. Masya Allah, terus macam tu ya. Jadi apa-apa pun tahniah dan 1 Mac ini nak bagi tahu kepada anda juga
kepada semua. Siap sedia kerana bermulalah untuk kenaikan cukai perkhidmatan, iaitu akan naik kepada 8%, yang mana sebelum ini 6%. Tetapi untuk secara keseluruhannya mungkin ada yang tertanya-tanya perkhidmatan yang makan mana akan naik kan. Itu akan diperincikan lagi nanti, dan yang pasti yang saya tengok, yang saya baca baru-baru ini, kalau dalam bil elektrik kita 220 ke atas akan adalah cukai yang dikenakan 8%. Itu yang paling senang untuk kita baca ataupun kita tengok. Jadi apa-apa pun sila tengok betul-betul ya kenaikan yang macam mana. Betul, dan dalam masa yang sama jangan putus untuk meneruskan solidariti kita untuk Gaza. Dan Masya Allah ada satu kisah yang berada di England tentang Gaza. Betul. Bagaimana aktivis di sana ya telah pun mengumpulkan semua baju-baju ya anak-anak syurga yang terkorban. Anda bayangkan hampir 11,000 lebih, dan saya rasa lebih lagi. Dan apabila disusun, ianya nampak sangat luar biasa kerana bila disusun jauhnya adalah 5 km. Anda bayangkan 5 km itu satu perjalanan yang sangat jauh, dan kita nak bagi tahu bagaimana sedihnya kita apabila anak-anak syurga ini terkorban tak berdosa. Ini jumlah yang officially kita tahu kan. Jumlah-jumlah yang lain mungkin ada lebih daripada 11,000 ataupun 5 km perjalanan jauhnya itu. Betul-betul. Dan berita tergempar yang kita dapat semalam juga adalah apabila ribuan rakyat Gaza sedang menanti bantuan makanan untuk mendapat tepung dan sebagainya, tiba-tiba mereka telah ditembak secara beramai-ramai. Lebih daripada 1,000 orang yang cedera dan juga 100 lebih orang yang meninggal dunia sebenarnya kerana mereka hendak mendapatkan makanan sebenarnya. Dan dalam masa yang sama, sahabat kami yang berada di Gaza itu, Nadia Anuri, kata dia tak pernah lagi berlaku anak-anak yang mati kebeluran. So baby-baby yang baru sahaja lahir tidak dapat meneruskan kehidupan kerana terlalu lapar, Masya Allah. Betul. Itu antara benda yang hari Jumaat ini kita kena perbanyakkan doa-doa. Silahul Mu'min, doa itu merupakan senjata orang mukmin. Mudah-mudahan Gaza akan menang, insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Okey, dan selain itu juga pada hari ini kita nak bagi tahu kepada anda untuk bulan yang baru ni ada pelbagai perkongsian yang menarik. Kalau NIKO ni tak ada yang menarik, kita takkan bawakan untuk anda. Jadi selain daripada menariknya hari ini, saya hari pertama. Ini memang sangat menarik lah hari pertama. Apa lagi yang ada, Eliza? Yang apa yang ada, saya lah juga. Kita duduk ada di NLKO dan juga apa yang menarik tentang hari ini. Muaz suka tak batik? Apa-apa yang tentang batik lah. Saya daripada kek batik. Saya suka baju batik. Baju batik? Saya suka pakai baju batik kerana bila pakai baju batik ni saya akan naik 3% handsome. Wow, ada peratus cukai dia. Ada. Selalunya memang macam tu. Terutamanya baju-baju batik yang kita suka kena dengan badan kita ni. Oh, dia terus nampak smart lah. Macam Haliza suka pakai batik? Mak saya suka pakaikan batik dan saya suka tengok orang pakaikan batik ataupun apa-apa yang batik lah. Masya-Allah. Tentang batik hari ini kita akan kongsikan dengan anda semua. Okey, dan satu lagi. Kita tahu kalau orang bila lapar dia nak makan. Adakah Haliza ni salah seorang yang beremosi kalau tak dapat makanan? Ya Allah, itulah saya sebenarnya macam sekarang. Saya agak emosi kerana saya belum makan. Masya Allah, saya memang kena perlu makanan untuk menambahkan kehappian. Okey, jadi apa benda yang boleh membuatkan Haliza Helmi happy untuk makan ni? Bagi tahu, saya akan order sekarang. Bagi tahu. Buat saya happy adalah bila datangnya happy birthday to me lah. Bila happy birthday, orang akan raikan kita, bawa coklat, bawa aiskrim, semuanya itu menghappykan saya. Jadi benda-benda manisan akan menghappykan awak? Ya, betul. Okey, insyaAllah kejap lagi benda tu sampai bulan Februari kan? Bulan Februari. Tapi dah lepas. Alamak. Sekarang kita dah masuk March. Jadi kita tunggu tahun depan. Yalah, tapi saya boleh raih tiap-tiap bulan, Masya Allah. Dan antara yang lain, ini membuatkan saya tidak dapat tidur malam semalam kan, Masya Allah kan. Kita akan bersama dengan tokoh figura agamawan yang memang sangat hebat dari sudut Al-Qurannya, tafsirnya, suaranya sangat lunak bila membaca Al-Quran. Tapi beliau merupakan seorang mu'alaf. Itu kita nak tahu tu. Macam mana seorang mu'alaf boleh mendalami ilmu agama yang sangat hebat. Semua ni kita akan bawakan kepada anda, tapi kita nak berehat dulu. Boleh? Saya pun nak tengok-tengoklah untuk set NLKO ni. Cantik tempatnya. Di mana kursi saya? Nanti saya akan bawa tour nanti. Boleh? Saya tour guide, insya-Allah. Okey, untuk hari ni saya akan jadi orang yang tengok-tengok. Cantik ya set ni. Kita berehat seketika. Jumpa selepas ini. Kopi ada kopi? Kopi boleh? Silakan. Nasi lemak kopi Yes, kembali dalam Nasi Lemak Kopi O bersama dengan saya Muaz Muhammad dan juga Haliza Helmi. Saya rasa sangat teruja untuk bulan yang baru ni kerana berada dalam keluarga yang istimewa ni. Ya, dah 2 kali ulangan memang betul-betul. Saya nak bagi tahu, saya gembira. Kena bagi tahu benda tu. Saya nampak kegembiraan Muaz. Ini kursi yang saya kena duduk. Inilah dia. Tahniah diucapkan mendapat kursi hijau. Selesa bila duduk sebelah Haliza ni. Masya Allah. Kita sebenarnya lagi gembira dan happy sebab tetamu kita hari ini cukup istimewa. So, kepada anda yang nak tahu siapakah beliau, sama-sama kita saksikan bikisan ini. Minggu depan pergi masjid, kecoh satu kampung.
sampailah berita pada keluarga saya. Bila keluarga saya tahu, abang saya tahu, habislah saya dipanggil menghadap dah. Sambil cakap tu kena pukul lah. Abang saya pukul, saya teruk, dia pukul. Dia pukul, saya teruk sampai satu tahap dia kata, aku nak kau tinggalkan Islam. Hidayah adalah anugerah yang datang tanpa disangka-sangka. Secara asasnya, setiap manusia dilahirkan sebagai hamba Allah, namun tidak semua dikurniakan rezeki untuk hadir dalam keluarga Islam. Dalam jutaan manusia, insan ini terpilih untuk menerima hidayah Allah dan kembali kepada agama fitrah, agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laungan azan yang berkumandang di kediamannya seakan-akan memanggil dan menarik perhatian Farid Ravi. Seolah-olah beriktikaf di masjid, Farid Ravi menyelami kebenaran ad-din secara rahsia bagi merungkai segala persoalan. Pada usia 18 tahun, syahadah akhirnya dilafazkan. Ibu akur menerima dalam diam, tetapi abangnya berang kerana menukar agama. Namun, dakwah yang berlandaskan gaya hidup Islam berjaya menjentik hati keluarganya untuk sama memilih Islam sebagai agama yang satu. Sebab kita tahu tidak ada tempat lain untuk kita mengadu melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saat dan ketika paling manis dalam iman, dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Tugas khalifah untuk memimpin menuntut Farid Ravi untuk mencari ilmu secukupnya sehingga berjaya menerima ijazah kedoktoran dalam pengajian tafsir dan ulum Quran di University of Jordan. Farid Ravi terus dipanggil untuk menyampaikan dakwah sehingga dijemput oleh Sultan Brunei untuk menyampaikan dakwah di hadapannya. Luasnya ilmu Tuhan ibarat hamparan lautan, semakin digali, semakin banyak yang ingin dipelajari. Sejauh manakah kalam Allah berjaya mengubah hidupnya? Bersama menyelami kisah Datuk Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah dengan mukjizat unggul daripada Allah di NLKU. Seorang insan yang hebat kita bawakan pada hari ini, Datuk Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Farid Ravi Abdullah yang merupakan Naib Chancellor Universiti Islam Selangor dan juga seorang pendakwah yang mudah didekati dan disayangi ramai. Betul, saya sebenarnya tersentuh lah nak cerita juga kepada semua orang lah. Malam semalam saya tak dapat tidur, tak tahulah sebab malam Jumaat kan, doa makbul banyak malaikat turun. Saya scroll, Masya Allah, kisah hidup Datuk memang sangat memberi inspirasi dan saya yakin dan juga percaya ramai sebenarnya nak berubah untuk berhijrah. Jadi kita nak tahu sedikitlah bagaimana boleh berubah, berhijrah dan masuk ke dalam agama Islam itu sendiri. Ya, terima kasih kepada Eliza dan juga Muaz. Kepada para penonton yang saya kasih sekalian, saya terinspirasi untuk terima agama Islam ni. Pertama sekali saya suka dengan kisah-kisah Nabi. Itu bermula di sekolah menengah lagi. So di antara kisah Nabi yang memberi kesan, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab dia punya plot cerita dalam Quran tu sangat menarik. Dia ada episod dengan raja, dia ada episod dengan ayah dia ada episod dia pecahkan idol-idol dalam rumah berhala. So itu semua bagi saya satu gambaran macam saya ada di ketika itu, dan setiap dialog Nabi Ibrahim tu macam kena kat saya. So itu yang menyentap saya untuk melihat kebenaran. Yang keduanya Al-Quran. Al-Quran ni bila orang baca mula-mula memang tak minat, lama-kelamaan dia sudah ada macam satu tarikan. Sebab saya rasakan bahawa Al-Quran ni dia ada mukjizat sama'i. Maksudnya orang yang kerap dengar dia boleh jatuh hati, boleh merentun jiwa walaupun you tak faham. Kan bukan persoalan faham tak faham, sebab Quran itu sendiri, bunyi dia tu, bacaan sebutan itu bila masuk dalam telinga ada something yang different. Itu yang berlaku bila saya duduk di kampung. Saya ni asal kampung Sungai Cho. Rumah saya tak jauh daripada masjid. So petang-petang orang pasang Quran di corong-corong masjid ni, dengarlah. Minggu pertama, minggu kedua, bulan demi bulan, tahun. Pernah juga mungkinlah Bilal sampai lambat ke hari itu tak sempat pasang kaset Quran ni, bertanya, kenapa hari ni tak ada? Jadi sampai ke tahap
kita nak dengar Quran macam mana pada hari tersebut. So di situlah bermulanya langkah untuk saya nak tahu kisah Nabi ni apa sebenarnya dan siapa Nabi ni dan apa perjuangan mereka, kenapa mereka melalui segala kesusahan, kepayahan sampai ada Nabi yang dibunuh, ada Nabi yang berhadapan dengan pelbagai ancaman. So apa yang mereka perjuangkan? Nak tahu sangat. Kalau benda tu tak benar, takkan orang sanggup mati-matian buat satu benda kan. Jadi sehinggalah kita sampai ke matlamat perjuangan Nabi dan Rasul ni untuk memperkenalkan agama. Agama yang benar, yang membawa kepada kesejahteraan, yang membawa kepada keharmonian, kemakmuran sebagai khalifah. Dan jodoh untuk fitrah manusia ini tidak boleh agama lain, mesti agama Islam. So di situ saya mula langkah. Masa tu umur saya 17 tahun. 17 tahun. So bila pergi dah ke pejabat untuk pergi ke Perkim masa tu. Bila sampai ada Perkim nak masuk Islam, Perkim kata you tak boleh masuk Islam. Tak cukup. Sekarang underage. Eliza tahu cerita saya. Saya rasa kalau saya tak datang pun Eliza boleh cerita dah. Dia dah habis tadi dah. So dia kata you are underage. Tak boleh. According to our constitution you mesti reach of age 18 kan. Mesti sampai 18 tahun. So saya balik saya masih lagi continue belajar. Panggil kawan-kawan, tanya. Masa tu kawan-kawan Datuk ada? Ada, kawan-kawan kampung kan, kampung Sungai Cho kan, kawan-kawan saya kan. Kalau dia tengok hai. Kalau Datuk tanya mengenai keraguan, ketidakfahaman, diorang sentiasa membantu. Taklah, kita pun taklah dapat create soalan yang very complicated because kita pun tak tahu banyak kan. Kita tak tahu banyak, yang kita nak tahu Zohor, Subuh 2, Zohor 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. Maghrib 3 ni macam mana? Di situ je. Okay. Ni very basic. Macam budak jahat tu lah. Nak tanya soalan, dia takkan tanya soalan tinggi-tinggi. Macam tu lah kita pun. Saya nak kata kalau subuh 2 rakaat, saya tahu macam nak solat. 1 salam aja. Kalau zuhur 4 rakaat, 2 rakaat, salam pertama, rakaat keempat, salam kedua. Kalau maghrib ni, rakaat kedua, salam pertama, rakaat ketiga, salam ketiga. Salam kedua. Macam mana nak buat? Itu yang kawan-kawan kadang-kadang ajar kan. Belajar juga puasa Muaz, belajar. Tapi kawan-kawan saya ni kadang dia orang ni pun puasa yang boleh tahan juga. Aku nak bagi tahu, kau tak cepat puasa yang lama-lama tu. Sebab bila puasa siang hari tu, rajin pula mandi sungai. Masya Allah, sebelum ini rajin. Tak, ini yang dikatakan sambil menyelam minum air. Tak sengaja tak apa. Tak sengaja. So itu ceritalah. So bila cukup 18 tahun, saya pun pergi balik ke Perkim untuk bersyahadah masuk Islam. So di situ saya mula mendalami. Tapi betul lah, satu benda yang Tuhan bagi ni dia tak akan bagi percuma. Nothing is free. Dalam dunia ini tak ada benda yang percuma Tuhan akan bagi. You kena lalui percubaan, you kena lalui satu ujian. Itu yang saya lalui. So bila saya dapat Islam, saya rasa seronok. Dalam masa yang sama, saya lupa saya akan ada ujian yang besar. Tapi ujian yang besar itu bagi saya dengan nikmat Islam, nothing lah. Bila saya compare, jadi nothing Muaz. Sebab Tuhan dah bagi saya sesuatu yang sangat besar, yang tidak ternilai. Dunia dan seisinya. Kalau kau tandingkan, datang, bawa, takkan tertanding. Tapi macam mana Datuk boleh dapat kefahaman macam itu mula-mula? Siapa boleh compare, okey aku dapat Islam kuat. Tak semua dapat dia kefahaman. automatik. Islam itu, dia bila kita syahadah, dia macam ada satu yang melindungi kita, Heliza. Masya Allah. Macam kita satu energi yang datang daripada kita tak boleh nak jangka tau. Dulu, masa saya sebelum Islam, kalau saya buat silap, abang saya marah balik abang saya. Anak bongsu kan. Pergi mandi sungai, balik dia marah. Kau mandi sungai mana? Alah, mandi sungai je pun. Habis apa entertainment yang ada kat kampung ni? Mandi sungai je. Tapi dia marah, kita jawab. Dia marah, kita jawab. Gaduh. Tapi bila saya masuk Islam, abang saya pukul, saya tak jawab. Saya tak marah sangat lah. Saya tak rasa marah tu mungkin ada, tetapi tak ada sampai benci. Tak sampai benci. Marah tu ada. Sehinggalah saya tanya soalan dekat abang. Saya kata, you marah saya masuk Islam buat apa? Dia kata agama Islam tak bagus, tak betul lah itulah ni. Saya kata kalau tak betul, terlalu umum you punya statement. You kena bagi tahu kat mana tak betul. Be specific. Kalau orang cakap Islam ni tak bagus, Islam saya kata okay fine. You punya itu terlalu general. You mesti spesifikkan. Kalau tak betul di mana tak betul, tunjuk. Supaya kita boleh buat correction.
Kalau you pergi jumpa doktor, you tak cakap, doktor saya sakit. Sakit apa kan? Doktor kata sakit apa? Awak doktor, pilih sendiri. Caklah Doktor sendiri. pula kena Tak mata boleh. Doktor bukannya wali atau boleh kasyaf. Kan, you kena bagi tahu doktor saya sakit shoulder. Jadi baru doktor boleh bagi ubat. Sama juga, abang saya pun bila kata Islam ni tak bagus. Saya kata kat mana tak bagus? Oh, Islam ni pisahkan keluarga. Tak ada. Islam ni suruh itu. Saya kata tak ada. Islam ni agama sempurna. Kalau abang dapat buktikan Islam ni agama tak baik, sekarang juga saya tinggalkan Islam. Okey. Datuk, kalau melihat pada penceritaan tu memang mempunyai pelbagai cabaran tu. Ya. Cuma dari segi kalau kita lihat bagaimana pemahaman pentafsiran Al-Quran yang Datuk lihat itu bukan sesuatu jalan yang mudah. Memahami, membaca, selalu semua orang boleh buat. Tapi faham dan ikut. Ini sesuatu yang lain. Macam mana kita nak, ialah orang yang belum penduduk Islam mengaji Al-Quran dan memahami dan mencintai. Datuk sendiri tu. Ya, sebab begini Eliza, Muaz dan para penonton saya kasih sekalian. Bila saya dah boleh baca Quran, timbul persoalan apa yang aku baca ni? This is not my language. This is not my language. Ini bukan bahasa saya, ini bahasa Arab. So, apa yang Tuhan nak bagi tahu saya sebenarnya? What is the message inside the Quran? Saya nak tahu. Minta maaf saya selip bahasa Inggeris sebab orang kampung saya cakap orang putih banyak. Oh, hebat kampung tu. Saya nak tanya, saya nak tahu juga apa benda saya baca ni. So di situ yang saya mula nak faham. Cari langkah nak faham. Saya dah boleh jadi imam dah. Saya boleh jadi imam, saya dah boleh baca, saya boleh tiru bacaan imam-imam. So bila jadi imam, orang datang kata, you baca Quran best lah, you jadi imam best lah, kita feel macam baca solat dengan Arab. Saya kata, lama kelamaan Muaz, timbul soalan. Saya kata, people enjoy saya punya bacaan, tapi saya tak enjoy pun. Jadi saya dapat satu jawapan bahawa saya tak enjoy sebab saya tak faham apa yang saya baca. So saya kena buat langkah. Itu yang saya pergi cari jalan. Nak belajar bahasa Arab. Nak belajar bahasa Arab, belajar kat mana? Orang kawan kata kat sini boleh, kat Malaysia boleh. Nak pergi belajar dekat negara Arab lagi bagus. Itu yang saya fly pergi negara Arab. 5 tahun dekat Jordan, belajar bahasa Arab, mendalami lagi Al-Quran. Masya Allah. Lepas tu saya buat master dalam bidang tafsir juga, Quran juga di Malaysia UKM. Dan saya pergi balik Jordan untuk buat PhD dalam bidang tafsir. Masya Allah, macam mana Datuk mempunyai kekuatan sebegitu rupa. Kita kalau dah habis universiti, habislah kan, terus bekerja. Macam mana Datuk ada kekuatan itu sendiri? Dan saya teringat hadis kot, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajar Quran. Mesti nak masuk Ramadan ni supaya kita ni ada semangat untuk mendalami. Ya, betul. Saya kan Quran ini adalah lautan, Heliza. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbina nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi Quran ini Tuhan gambarkan lautan. Kita tahu lapisan-lapisan laut yang ada ni dakwat, jadi dakwat, air lautan akan habis, pokok-pokok yang jadi tinta yang celup-celup tulis semua akan habis, dakwat akan habis, air akan habis, pokok kayu akan habis sebagai tinta, tapi ilmu Tuhan tidak pernah habis. Quran, hari ini saya baca tafsir, saya faham satu benda baru, besok saya baca, saya faham, saya jumpa benda lain. Quran ni dia berkembang. Sebab itu keunikan Al-Quran adalah bila kita start tadabbur. Dari bulan puasa ini, apa kita nak buat? Bulan Quran, Allah tidak muliakan Ramadan ini kerana kita berpuasa. Sebab you can excuse from puasa. Kalau dengan alasan-alasan syar'i lah, ada keuzuran syar'i, boleh excuse. Tapi Quran ini diturun bulan Ramadan, Allah Taala sebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Betul kan? Kemudian inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ayat-ayat ini semua secara kolektifnya memberitahu kemuliaan Ramadan bukan puasa di siang hari, tetapi kemuliaan Ramadan adalah kerana Al-Quran diturunkan pada bulan tersebut. Paling banyak Jibril turun jumpa Nabi SAW untuk ulang kaji Al-Quran pada bulan Ramadan. Jangan sia-siakan bulan Ramadan kali ini. Mungkin ada di antara abang adik saya di luar sana yang masih lagi merangkak-rangkak baca Quran. So ambil peluang. Kita kali ni tak ada dah makan tengah hari, minum petang, apa semua dah tak ada. Kita divertkan masa ni semua Muaz untuk kita beruzlah dengan Al-Quran. Senang aja Liza, you nak khatam Quran boleh. Sebelum subuh 2 muka surat, selepas zuhur 2. Sebelum subuh 2, lepas subuh 2. Sebelum zuhur 2, lepas zuhur 2. So kita ada 5 waktu. So kita akan dapat 20 muka surat. 20 muka surat ni mewakili satu juzuk. Secara automatik kita boleh baca Quran dan boleh khatam Quran dalam tempoh masa 30 hari. Ini kita punya challenge. Muaz. Okey. InsyaAllah. Saya buat untuk diri saya sendiri. Ya. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Terima kasih. Semoga tak puas lah kan Muaz. Betul, banyak sebenarnya penceritaan dan Muaz juga nangis Muaz. saya
Bila masa bulan Ramadan ni kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Farid Rabi Abdullah, Naib Chancellor Universiti Islam Selangor dan juga seorang pendakwah. Bagaimana perjalanan dan juga pengorbanan bukan sesuatu yang mudah. Kita kena terus mencari Datuk dan jangan pernah berhentilah untuk mendalami Al-Quran. Doakan kami juga Datuk supaya boleh belajar bahasa Arab dan juga Al-Quran InsyaAllah. insya-Allah. Amin. Jadi kita nak berehat seketika, mungkin kita boleh baca beberapa patah dengan Datuk insya-Allah. Kita akan cuba. Lepas ni lepas dah belajar Quran, kita nak tahu pasal batik pula. Iyalah, kebetulan bulan Ramadan dah tiba. Raya pun baju, nak dekat ni. Betul. Baju tak beli ni. dah ada. Hasil baju. Baru cakap pasal Quran, baju dah. Okeylah, kita berhenti seketika. Ni lepas ni. Nak baju ke nak baca Quran ni masa? Quran dulu, baju dulu. Nasi lemak kopi oh. Nasi lemak kopi oh. Jarang ya berlaku dekat nasi lemak kopi O. Catwalk. Sebenarnya ada cat juga tapi dia walk juga tapi bukan lah ni orang lah. Ni model betul-betul lah. Model betul-betul. Oh, cantiknya, handsome-nya dua-dua. Saya sukalah dia orang punya pakaian ni masya-Allah. Macam bagi tahu tadi kan memang suka baju. Saya memang automatik dia jadi macam ni. Saya je yang kena tukar sikitlah pakaian dia masya-Allah. Itu dia apa yang kita cakapkan tadi tentang batik kita ingin menjemput. Yes, ini dia kita nak silakan Al-Fitri Azmi ataupun bos batik yang akan berkongsi dengan kita mengenai batik. Sila jemput kan. Okey, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Bos batik tumpah lalu Ya. Bos sampai daripada kampung. Wow. Dahsyat betul sampai tu dengan lagi-lagi je. Bawa lagi je bos batik. Ya, betul saya. Dahsyat. Tak pernah lagi orang datang ke kita punya set ni. Tu lain macam sikitlah kita hari ni. Okey. Jadi bos batik mungkin boleh kongsikan bersama dengan kita mengenai keluaran kali ini Al-Fitri. Ya, betul saya. Okey, tak ada masalah. Alright, saya perkenalkan diri saya sendiri Saya Al-Fitri Azmi. So, ramai orang gelarkan saya bos batik sebab saya suka memakai baju batik setiap masa. Bukan gamis je. Ya, betul. Setiap hari. Setiap hari saya pakai baju batik. Keluar, masuk office apa semua berbaju batik. Okey, alright. So, untuk sebagai intro kita hari ni kita ada bawa beberapa corak kurta batik raya Borneo. Yes, 2024. Berbeza sedikit daripada kurta-kurta yang lain untuk tahun ni. Yes. Borneo Sabah? Sarawak? Sarawak. Sarawak. Ya, saya. Jadi kalau cakap pasal batik ni kan, kamu cakap belakang saya ni saya tengok. First impression saya tengok memang dia betul-betul terletak cantik. Yes. Jadi kita nak tahu apa lagi sebenarnya keistimewaan batik daripada batik. Okey, sebenarnya banyak. Untuk batik kurta kita ni, kita memang main forte kita untuk Al-Fitri adalah supply kurta ataupun batik daripada Sarawak, which is kita nampak design-design dekat sana memang sangat-sangat berlainan lah. Yang pertama, yang kedua is kalau korang tengok sendiri, you guys tengok sendiri dia punya corak dia berbeza dari segi pattern dan material. Itu yang paling best lah. Cuba tengok sendiri Okey, seperti kat mannequin kita ni. Okey, kita nama-nama kurta kita untuk tahun ni semua nama-nama bangsawan daripada Sarawak. Contohnya Daing, kita ada Radin, Abang, Pengiran, Tengku. Itu yang paling best untuk kurta kita. Tapi saya daripada tadi lah, masa bos batik masuk tadi, saya tertanya di dalam beg tu ada apa? Apa tu? Takkan orang datang ke sini, datang ke set ni bawa beg? Ada sebab yang paling best. Okey, alright. Okey, kita tunjuk ni. Kita panggil model kita. Kita demo sikit. Ya Allah, risau pula. Tak ada apa-apa. Okey, nak saya ceritakan sikit ke? Boleh, silakan. Okey, dekat bawah ni ada kita luggage bag. Seperti biasa orang balik kampung kan, kita bawa bag apa semua. So, bila kita bawa bag, dalam luggage kita ni akan ada baju-baju yang di-stackingkan banyak-banyak dalam bag kita ni. So, for sure, kita punya kelebihan adalah tidak perlu digosok dan anti kedut.
Maksudnya tak berkedut langsung bila kita crumple ataupun kita renyuk-renyuk dalam bag luggage kita. Boleh saya ke sana? Silakan. Silakan. Itu anti kedut. Ya, silakan. Sebab wanita ni dengan kedut memang tak dapat dipisahkan. Ya, betul. Dia memang curious mengenai kedut ni. Saya tak anti lah, saya suka lah kalau anti kedut kan. Yang paling best situasi macam mana tahu? Situasi bila kita balik raya last minute. Betul. Pagi raya tu sampai. Pernah berlaku kan? Beberapa tahun lepas. Sampai lagi buka-bukaan terus sarung boleh tengok kedut atau tidak. Macam dah gosok. Saya rasa ramai orang suka anti kedut. Kalau muka kita ada anti kedut kan bagus. Ini kadang-kadang bila kita balik kampung, kadang-kadang orang kan ramai. Iron pun tak ada. Inilah masanya tak payah gosok pun tak ada masalah. Betul. Dan difahamkan untuk promosi yang akan datang sebenarnya Aidilfitri ni ada sesuatu yang nak dikongsikan? Ada, banyak sebenarnya. Okey, alright. Kita nak bagi nama kita kurta ni Kurta Batik Borneo 2024. Perbezaan ada 6 corak yang paling cantik dekat sini. Okey, orang dah biasa pakai corak yang plain tau. Orang biasa nampak corak material satin, cotton, tapi kita bagi material Dobby base premium material. Kenapa Dobby base? Cuba tengok sendiri kita visual ni. Okey, kalau kita tengok dengan close up dengan lebih detail pada tekstur kain, dia ada diamond texture macam snake skin, kulit ular tu. Cuba tengok dekat-dekat. Okey. Kita tunjuk sikit kat sini boleh Boleh. Alright, okey, dekat kita punya material dekat sini kalau tengok sendiri, dia ada macam diamond texture tau. Kecil-kecil ni. Kini orang panggil material Dobby. Ni Dobby base material, dia kain tidak perlu digosok, lembut dan selesa di sarung. Kiranya bila kita basuh, lepas dah kering boleh terpakai? Yang paling best bukan basuh kering saja kita. Betul. Itu betul lah. Yang paling best masuk dryer. Ni sistem masuk dryer ni. Itu betul. Konsep tu betul. Tapi lagi best kalau kita tiba-tiba lah kan tercampak ke dryer ke. Alamak, fikir takut kecut dan sebagainya. Jangan risau benda tu. Okey. Pakai-pakai terus sarung je. Dia tak boleh gosok pun. Alright. Dah. Eliza. Masya Allah. Tak, saya ni sampai daripada sana keluar masuk. Saya tengok metode ni pasal. Saya tertarik sebab kalau macam sebelum ni kan memang dia kain dia cotton tu kadang memang cepat kedut. Kita dah gosok tau. Ya, betul saya. Lepas tu kedut balik ni saya rasa sangat amazed. Macam mana dia itu lagi best tu design tu. Kita punya flagship design tahun ni. Cuba tengok dekat-dekat lagi. Kita zoom sikit Saya dah dekat sangat. Dekat sangat. Kita sama-sama tengok. Kita tenung. Dekat sangat. Okey, alright. Alright. Kita tengok sini ada songket. Design songket kat belakang. Okey, kita punya design ni pun ada poket di sebelah kiri dan ada zip di sebelah kiri. Senang sarung, senang pakai. Jarang lah. Biasanya perempuan yang main zip-zip ni. Lelaki buat zip juga tu. Buat sebab kadang-kadang badan sadar ni kita nak masuk tak muat. Ya, betul. Sarung jadi saja. dia sadar diri, dia buat zip siap-siap. Dia buat zip. Betul. Kan? Tapi untuk wanita tak ada ke? Sebab tadi kita cerita pasal ni kan? Ada juga? Wanita belum lagi. Kita memang fokus kepada kurta lelaki saja untuk tahun ni. Dan kita ada juga beberapa benda best untuk customer-customer yang membeli ni. Nak kita ceritakan sikit ke? Boleh. Okey, alright. Untuk pembeli bertuah di TikTok sahaja. Okey, kita nak bagi duit raya kepada korang semua. Itu pun kami rasa best. Tak payah dekat saya nak beli sekarang. Yang mana suka nak shopping ni kan. Okey, alright. So korang you guys kena try to purchase untuk membeli kurta kita lebih daripada 2 helai. Akan dapat 1 entry nama untuk cabutan bertuah. 24 hari bulan Mac nanti. Kalau beli lagi banyak, akan lagi dapat nama banyak. Letak dalam tabung cabut tuah kita. Kita akan announce kat TikTok shop kita nanti masa live. Apa nama TikTok shop tu? Alfitri Azmi 52. Okey, alright. Hadiah apa tu? Orang nak tanya kan? Okey. RM10,000. Kita bagi RM10,000 untuk seorang ke? Tak habis lagi. Risau kalau 10 orang tu kan. Okey, RM10,000 ni kita bahagi dengan 10 orang lah. Kita make it. Seorang RM1,000 duit raya. Bukan kereta, bukan motor sebab tak nak bagi barang. Barang dah tak relevan. Kita perlukan cash sekarang. Duit raya dan sebagainya. So memang kita nak betul-betul orang kata customer appreciation yang membeli kurta kita tahun ini. Alright, satulah lagi untuk kepada semua yang masih was-was. Betul ke ni? Boleh ke? Yakin ke apa semua ni? Silakan. Okey, Mas Batik. Saya dah jatuh cinta, saya tak payah cakap apa. Lepas ni memang saya confirm sendiri. Yang paling best, dia rare. Limited collection, paling outstanding. Yang nak raya terpaling raya. Korang kena pakai kurta Batik Borneo. Biarlah imam masa solat raya tu nampak mata terbelia lah. Kurta apa ni? Kurta raya. Overshadow semua orang dekat masa raya nanti. Kita nak. Ini kau orang tanya, beli kat mana nanti? Okey, alright. Betul. Kat Alfitri Azmi tu, Alfitri Access RTW saja. Alright. Jadi
Terima kasih banyak-banyak Sama-sama. kepada bos batik. Kita Baik. suka dia punya design Masya Allah. Dan insya Allah jangan lupa dapatkan. Dan sebenarnya kita nak berehat seketika. Tapi sebelum kita berehat, kita nak minum secangkir kopi bersama dengan Datuk Wira kita, Azina Osman. Silakan. Jom. Tahu tak berapa lama proses untuk batu kristal ni jadi seperti batu kristal ni? Dia mengambil masa antara ribuan tahun sehingga jutaan tahun untuk mendapat potongan kristal yang begini. Ini adalah real kristal daripada gua yang kita lihat setiap satu ni mengambil masa dan proses untuk jadi seperti ini. Jadi kalau kita boleh faham di dalam proses kehidupan, perkara yang menjadi package kepada kehidupan adalah kita melihat cabaran-cabaran di dalam proses mencapai kejayaan. Ada beberapa perkara yang kita kena faham di dalam proses mencapai kejayaan ni. Akan ada persoalan tentang bagaimana nak buat kalau saya gagal, bagaimana saya nak buat untuk saya nak berjaya. Benda yang kita kena faham ada 3. Yang pertama, kita tidaklah gagal sehingga kita berputus asa. Seseorang tu tidak dikira gagal selagi dia tidak berputus asa. Dia tidak buat satu keputusan, berhenti untuk melakukan tindakan. Itu adalah perkara pertama. Yang kedua adalah di dalam proses mencapai kejayaan, apa sahaja jenis kejayaan, kita boleh belajar daripada proses-proses cabaran dan kegagalan yang ada. Seperti saya sebut tadi, kita belum gagal kalau kita belum berhenti, kita belum berputus asa. So, selagi kita meneruskan perjalanan kita untuk mencapai kejayaan dan belajar, nombor 2, kita boleh belajar daripada setiap proses kegagalan ataupun cabaran-cabaran yang kita lalui. Dan di situlah datangnya kekuatan kita pada perkara yang ketiga adalah kita akan lebih bersedia untuk mengatasi cabaran. Kita akan lebih bersedia untuk bermain dengan lebih baik untuk capai apa saja matlamat yang kita nak capai. Dan kalau kita boleh faham, kristal ni tadi ambil masa beribu tahun hingga jutaan tahun untuk jadi sekeras ni. Jadi sama juga dengan proses kita. Kita perlukan masa untuk capai apa saja kejayaan. Semua saya harap kita tidak perlukan beribu tahun untuk capai kejayaan-kejayaan kita. Tindakan kita hari ini dan pilihan kita hari ini akan menentukan apa yang kita akan dapatkan kemudian hari. Jadilah seseorang yang berani untuk lalui proses-proses dalam mencapai kejayaan. Saya pasti anda boleh. Nasi lemak kopi oh. Nasi lemak kopi oh. Kembali lagi kita dalam Nasi Lemak Kopi O. Kenapa saya buat macam ni? Saya tak sabar. Sebab apa? Kami sebenarnya dalam tim produksi memang suka orang baru kerana kita akan memberikan cabaran baru kepada orang yang baru masuk ke dalam ahli keluarga baru. Banyak baru dia. Banyak barunya. Saya selaku orang baru, saya menyahut cabaran tu. Bagi tahu je. Bagus. Tak ada masalah. Pantang dicabar kan? Pantang dicabar. Jadi kita punya cabaran adalah untuk minum susu kambing. Suka minum susu kambing? Kata patut dicabar. Ya iyalah, boleh. Satu susu kambing je. Satu lagi? Susu campur pegaga. Ya. Bah, boleh. Jadi nak minum dua-dua sekali. Okey, macam ni. Fair. Kita Fair. awesome dulu. Siapa menang dia boleh pilih susu apa yang dia nak. Okey, saya buat patut dicabar. Okey. Mari kita awesome. One, two, stop. Okeylah. Saya gentlewoman. Jadi saya ambil yang ada pegaga. Bagusnya. Jadi saya kena minum susu kambing eh? Ayah minum. Okey. Sebenarnya saya tak minum susu. Okay. Saya pun tak minum susu kambing sebenarnya. Adakah saya akan mengembek selepas ni? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Habis? Tak boleh cakap dah? Cakap dulu. Oh, saya kena cakap dulu. Okey, oleh kerana nampak struggle-nya kami nak minum susu susu kambing pegaga, kita mudahkan cara lah ya. Sebab tak apa-apa pun susu kambing ni bagus. Ya. Okey. Alright. Kalau nak air beritahu sebab kalau tidak okey, dia tak boleh cakap dah. Alright. Kita nak bawakan kepada anda, ini dia Cik Zam
Khairul Naim Muhammad Zamri, ya, Ketua Pegawai Eksekutif Rich Taqwa Senayan Berhad yang lebih mesra dengan Cikgu Naim. Cikgu Naim, saya sekarang ni bila dah minum susu kambing tadi, saya rasa yalah untuk orang tak minat ni struggle. Ya, saya dah mengalihkan air mata dah betapa struggle-nya walaupun setitik. Tapi nampak cantik tadi minum. Nampak cantik, alhamdulillah. Alright, jadi Cikgu Naim, mungkin boleh beritahu kenapa cabaran ini kami tadi macam susah je. Rasa sangat mencabar lah, tercabar saya. Macam mana ni? Kenapa Sebab tu kita cakap makanan anak bijak. Betul. Kita cakap pasal makanan anak bijak ni, apa makanan untuk bantu anak-anak bijak? Sebelum tu izinkan saya perkenal diri. Nama saya dikenali dengan Cikgu Naim. Saya adalah pengasas kepada produk suplemen FastQ, yang mana saya ni sebelum FastQ, saya ni menulis buku Rahsia Kuasai AdMath, yang mana saya bantu student-student SPM AdMath tahun 2017 dulu. Saya ada tak time bukan kita dah lulus. Pandai lah habis dah. Jadi alhamdulillah kita dah bantu ribuan student pada 2017, dan pada ketika itulah dapat satu idea yang mana sebab ada student saya yang berjaya jadi doktor engineer, tapi ada student saya yang macam dia stuck tau, dia macam dia bukan malas, cuma tak faham. Dia tak, memang dia bukan malas, dia just tak faham. Dia just otak dia tak ada nak proses. Dia macam baca bahasa alien. Macam saya lah dulu ada mental block lah. Kita Okey. Saya okey, tak ambil Pak Ahmed. Okey. Jadi masa tu sebagai seorang guru ni satu je, kita nak anak murid kita berjaya. Jadi do whatever it take, orang cakap. Jadi saya cakap apa? Motivasi dah bagi, cara belajar dah bagi, apa lagi aku nak bagi kat anak murid aku ni? Saya cakap apa? Kebetulan saya jumpa dengan seorang nutritionist, pakar pemakanan. Dia cakap apa? Why not kita bantu dengan pemakanan? Dan dekat situlah bermula kita cakap apa? Apa makanan yang baik untuk belajar? Dan dekat situlah terhasilnya idea. Dan kita jumpa, antara yang kita jumpa apa? Susu kambing. Masya Allah. Yang jadi struggle minum tadi tu. Yang rasa dia, sebenarnya saya pun tak mampu. Okey, susu kambing, dan not just susu kambing, tapi ada lagi 7 makanan dekat atas meja ni yang mana saya boleh cakap ini adalah makanan anak bijak. Kenapa makanan anak bijak? Sebab setiap makanan ni, saya pernah ada seorang ibu ni, dia kongsi dengan saya, baru-baru ni dia cakap apa? Anak saya memang makan semua ni. Pegaga susu kambing ni hari-hari buat buat ulam. Masya Allah, Masya Anak Allah. dia memang Masya Allah, memang saya tengok bijak, baik, semua ada. Sampai benda ni boleh datangkan kebaikan. Tapi dia bukan ambil FastQ. Sehinggalah dia jumpa FastQ, dia cakap apa? Cikgu, kalau ada cara mudah, kenapa saya nak makan semua ni? Fast track dapat FastQ. Jadi sebab itulah kita cakap apa? Tak senang kan nak minum? Anak-anak lagi lah. Anak-anak sekarang ni tak mami daddy anak sekarang, Allah, tak sedap sikit tak nak makan dah. Betul dah. Jadi macam mana kita nak bantu anak-anak? That's why kita ada FastQ. Wow, Masya Allah. Jadi saya rasa bersyukurlah bila ada FastQ berbanding kita nak makan satu-satu dan sebagainya kan. Jadi kita nak tajuk jugalah mungkin khasiat daripada setiap bahan-bahan ni secara ringkasnya. Secara ringkasnya, yang pertama sekali, bila kita cakap pasal anak bijak ni, dia bijak ada 3 benda. Yang pertama fokus. Contohlah kalau anak tak asyik main handphone, susah bangun pagi, dia tak fokus sebenarnya. Dia stres. Emosi dia tak okey. Emosi dia tak stabil. And then yang kedua adalah faham. Maksudnya dia belajar contoh sains matematik tak faham. Bila dia tak faham, bukan dia malas tau, dia tak faham. It's just dia tak faham. Faham tak dia tak faham macam tu. Dia tak faham. Mak dah cakap tadi. Apa yang kau ni tak faham? Dia memang dia tak faham. Bukan dia malas, dia tak faham. And then satu lagi, kadang-kadang dia faham, dia tak ingat. Betul lah. Kalau kita cakap pasal ingat dengan faham, dia adalah IQ. Dan faham ni, kalau macam sekolah tahfiz, dia minum apa? Susu kambing. Betul. Saya kenal ada sekolah tahfiz dekat Malaysia yang terkenal, yang pelajar dia boleh hafal dengan sangat laju. Mereka mewajibkan minum susu kambing setiap pagi. Masya Allah. InsyaAllah hafal Quran lepas ni. Betul. Amin ya Allah. Amin. Okey. Terus. Wow. Allah. So kalau boleh ingat, lepas tu nak faham, kita perlukan omega 3. Omega 3, 6 ni daripada mana? Kalau ikan tu kena makan ikan salmon, ikan tongkol, susah nak makan ikan hari-hari, kita ada chia seed. Chia seed ni daripada tumbuh-tumbuhan. Dan juga kita ada, untuk bagi tenaga, kita ada madu. Pernah tak kadang-kadang anak-anak ni belajar-belajar dia macam penat. Pagi kelas, petang ke sekolah agama, malam tuition, yang buat acah-acah penat, macam-macam lah kan. Kenapa otak dia penat? Sebab dia perlukan multivitamin ada dalam madu. Dan kalau perasan kebanyakan makanan ni adalah makanan sunnah. Betul. Makanan sunnah. Kan? Dan juga, cuma cabaran dia adalah kita nak bagi anak-anak kita makan oat, Arabic gum ni sangat-sangat mencabar. Baru bagi susu kambing dengan pegaga, belum suruh campur semua ni masuk dalam tu minum pagi-pagi. Apa jadi? Macam jadi. Dah jadilah. Nangis je lagi. Sanggup tak makan lagi kan. Jadi, alhamdulillah jadi disebabkan tu lah kita cakap apa? Tak boleh ni nak bagi anak-anak murid saya macam ni. Saya cakap apa? Dan kat situ dah terhasilnya FastQ. Yang mana kita dah ada semua, dan yang bestnya FastQ ni dia bentuk dia tablet macam ni.
rasa coklat premium. Coklat saya okey. Betul. Ini gabungan yang memang budak-budak suka Ya. makan coklat dan senang. Dan Saya yang tak berapa budak pun saya suka. dan teruja nak makan Ya, kan? saya teruja. Jadi mungkin dari segi harga untuk fast Q ni cikgu, dan macam mana kita nak dapatkan ni cikgu? Alright, okey. Alhamdulillah sekarang ni antara situasi pelajar yang kita sedang berdepan adalah tak fokus, tak faham, tak ingat. Sekarang ni nak masuk sekolah ni adalah bulan puasa. Maksudnya apa? lagilah. Cabaran sangat-sangat besar. For the first time in history, puasa dan persekolahan bermula pada bulan yang sama. Yep. Disebabkan faktor PKP hari itu. Okey. Jadi kita kena bantu anak-anak kita, kesian mereka, susah, tak senang ni nak belajar, nak bangun pagi, especially dekat asrama. Jadi kita bekalkan dengan pemakanan yang membantu minda dan emosi mereka. Dan alhamdulillah kita ada pelajar tahfiz, kita ada kejayaan pelajar cemerlang straight A SPM, kita ada pelajar UPKK yang cemerlang, kita ada juga yang menariknya not just IQ, bukan sekadar akademik, tapi kita juga ada terima respon ibu ayah cakap apa, oh anak-anak sikapnya lebih positif. Cuti sekolah ni bangun pagi, biasa kalau gerak-gerak anak tak bangun pagi. Sebab dia makan coklat, coklat ni membantu hormon positif, hormon bahagia keluar. Dia makan coklat, makan pegaga ni menenangkan minda, menenangkan emosi. You know what happened? I don't know. Dia cakap apa tau? Anak yang umur 9 tahun lelaki, setiap pagi cuti sekolah ni bangun je mengamuk, bangun. Oh kecil. Takut pula. Tiba-tiba anak dia bangun-bangun, senyum, dia bangun dalam iman dah namanya. Senyum dan dia hak mak dia, dia kiss kiri kanan mak dia. Macam Cuti sekolah tau. Dan dia cakap macam mana macam ni? Sebab emosi dia lebih stabil. Sebab kita ada nutrisi untuk emosi. Sebab fast Q dia ada brain and emotion supplement. So hari ni harga dia RM168. Kita dah 7 tahun di pasaran. Jangan risau, halal, KKM semua ada insya-Allah. Dan lebih 100,000 pengguna, harga RM168, 80 tablet. Penggunaan dia adalah hampir 2 bulan. Mengikut umur. Dan yang mana kita nak bagi offer satu botol hanya RM98 untuk nasi lemak Kopi-O. Untuk kali pertama kita dah nasi lemak Kopi-O. Pas dapatkan. Dan bukan tu saja. Ambil 2. Saya nak bagi t-shirt untuk 100 yang terpantas. T-shirt yang saya pakai ni. Boleh pakai untuk raya. T-shirt ni limited edition, kita nak buka 100 je khas untuk nasi lemak Kopi-O. Okey, jadi macam mana nak dapatkan sekarang ni untuk dapat yang 100 yang terawal? Okey, kita boleh ambilkan hotline kita 017 934 64 017 934 64. Okey, atau boleh pergi Facebook, TikTok atau IG kita, atau boleh juga dapat daripada kita punya usahawan-usahawan kita di seluruh Malaysia. 017 934 64. Insya-Allah. Sebabnya tadi tak senang nak makan benda-benda ni, tapi ini kajian sains, kalau kita makan benda-benda ni hari-hari, boleh bagi anak hari-hari, insya-Allah. Tengok ni pun tahu dah. Tengok je dah rasa sihat dah. Tengok je rasa dah cergas dah. Belum makan lagi. Saya dah rasa cergas sekarang. Baru sekarang tengok. saya nampak makin bijak. Saya nampak. Cikgu Naim, terima kasih Cikgu Naim. Di atas perkongsian tadi, saya rasa tak sabar juga nak dapat untuk anak-anak ni kan. Bagus. Biar bangun tu dia happy. Untuk dewasa pun boleh makan juga untuk ya, tambah-tambah dewasa kan? boleh, yang berusia kan, siapa ada atuk nenek yang menonton ni mungkin makan sama-sama dengan cucu. Puasa ni kita kena banyak menghafal doa, hafal zikir, hafal Quran kan, insya-Allah bantu. Alright, terima kasih Cikgu Naim. Dan kepada anda semua, kita nak bagi tahu ni, kalau ada yang terlepas tadi jangan risau sebab kita akan ada ulangan juga kan. Ya, Jumaat Sabtu Ahad pukul 7.50 malam. Dan minggu depan kita akan bersiaran lagi bersama dengan kita pun tak tahu siapa, tapi dia adalah juara untuk anugerah juara lagu. Okey, sebab dia punya live adalah pada hari Ahad. Ya. So, siapa kerja juara itu akan datang bersama dengan kami, dan seorang lagi usahawan, usanita yang sangat dikenali ramai dan mempunyai follower yang ramai akan bersama dengan kita. Betul tu. Dan jangan lupa untuk perbanyakkan selawat. Inna akrabakum minni yaumil qiyamah aktsarukum salatan alayya. Sungguh yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Jadi kata guru saya, paling minimum sehari selawat 300. Kali ini kita targetlah 1000 insya-Allah. InsyaAllah. Okey, jadi kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan pelbagai lagi perkongsian yang menarik, dan kita nak terus saksikan persembahan yang istimewa ini. Diam-diam jatuh cinta, betul? Silakan, jangan diamlah menyanyilah. Silakan.